Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya kita masih lagi dapat berada di bumi yang nyata dan khususnya dapat bertemu dalam Quote of the Day bersama dengan Tok dari Kota Baru. Sembang pagi hari ini. Tajuk kita ialah siapa yang Allah kehendaki dia akan beri. Dia akan beri. Siapa yang Allah kehendaki dia akan beri. Jadi ini adalah merupakan satu pegangan yang kuat yang harus kita percaya bahawasanya kuasa Allah itu besar, Allah itu hebat, Allah itu maha kuasa. Kun fayakun. Kalau Allah kata jadi, maka jadilah. Apa pun yang kita lakukan adalah akhirnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kata kita ada perancangan kita, tapi perancangan Allah itu yang kekal, yang pasti. Yang pasti. Jadi apa yang kita lakukan adalah tidak dapat lari daripada ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun kita harus ingat bahawa Allah ini Maha Pengasih dan Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim, pemurah. Allah ini pemurah dan penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa arti pemurah? Pemurah ini bergantung kepada siapa yang Allah nak beri. Dari segi pemurah, Allah akan beri kepada siapa sahaja yang dia nak beri. Kalau dia tak nak beri, tak dapat walaupun kau usaha, walaupun kau usaha. Tapi kalau dia nak beri, pemurah, sifat pemurah ini bukan sahaja kepada pemurah kepada dalam kalangan orang Islam. Orang bukan Islam juga Allah beri. Allah beri. Sebab itu orang bukan Islam yang berusaha boleh kaya, boleh jadi kaya. Bahkan orang bukan Islam pun sebagai contoh, kalau dia banyak memberi hadiah, dia tak ada sedekah lah. Banyak memberi hadiah apa semua kan, membantu orang miskin apa semua, Allah akan panjang umurnya dan Allah akan murahkan rezeki untuk dia walaupun dia bukan Islam. Jadi bermakna kalau kita orang Islam, kalau nak umur panjang, supaya Allah ajalkan umur kita dan nakkan murah rezeki, supaya punca-punca rezeki itu akan lebih luas kepada kita, maka kita di antara ibadat yang relevance dengan punca rezeki dan usia ini adalah sedekah. Jadi apa yang Allah kehendaki dia akan beri. Sebagai contoh, bagaimana apabila Allah menghendakikan kita dilahirkan ke dalam rahim seorang muslimah, ibu kita seorang Islam, muslimah Islam, alhamdulillah, syukur. Itu nilai yang cukup besar yang kita dapat oleh anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan pilihan kita, itu ketetapan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, membuatkan kita lahir dalam rahim seorang muslimah. Sebab ramai yang lahir dalam bukan ibu muslimah. Ramai yang lahir dalam bukan bapa solehah. Muslimat. Itu yang penting kepada kita. Jadi siapa yang Tuhan kehendaki, maka dia pasti akan mendapat sesuatu. Mendapat sesuatu yang sebenarnya telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang akan berlaku itu sudah pun ditetapkan oleh Allah. Mungkin ada orang tanya, ya tu, kalau macam tu, rezeki saya tunggu je lah. Tunggu je lah. Bukan macam tu. Dari segi ikhtiar, benda yang boleh berubah kena ikhtiar. Siapa yang berusaha dia akan dapat. Allah tidak akan ubah nasib seseorang satu kaum itu, kecuali kaum itu sendiri mengubah nasibnya. Apa artinya? Kita mesti berusaha supaya kita mendapat rezeki. Mesti berubah, mesti mencari ilmu. Sebab itu mencari ilmu itu adalah seumpama fi sabilillah. Mencari ilmu, menuntut ilmu. Satu langkah menuntut ilmu dapat pahala. Satu langkah pergi sekolah dapat pahala. Dapat pahala. Dan semua itu adalah atas jemputan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dalam program Quote of the Day bersama dengan Atuk hari ini. Bagi siapa yang hadir, itu adalah jemputan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan datang sewenang-wenangnya. Siapa yang hadir, siapa yang dijemput dalam program ilmu, maka dia sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sudah sampai, sudah masuk FYP dia skip je. Dia skip je, dia tak kisah. Sebab apa? Sebab dia tidak
dia tidak ada dalam senarai Allah SWT untuk hadir dalam satu majlis ilmu. Itu yang terjadi kepada mereka. Jadi apa yang penting kepada kita, Tuhan tidak berjanji, seperti contoh, Tuhan tidak berjanji seperti contoh berniaga akan menjadi kaya raya. Berniaga menjadi kaya raya, tidak janji. Tetapi Tuhan berkata, siapa yang bertawakal kepadanya pasti kecukupan dan keperluannya. Itu yang penting. Jadi dalam soal, begitu juga dalam soal rumah tangga, siapa jodoh kita? Siapa jodoh kita? Itu ketentuan kita. Kita boleh cari, boleh. Siti Khadijah cari Rasulullah, cari. Dan ada juga suami yang pergi minang isteri pun ada juga. Dan ada juga dah sampai depan tu imam dah. Dan akad nikah dah, tiba-tiba calon suami tak datang. Ada juga. Itu ketentuan. Ketentuan, jadi tak jadi. Rupa-rupanya kawan dia sebelah ditarik oleh bapak dia, kau lah kahwin. Jadi tiba-tiba orang lain yang dapat jadi kahwin. Inilah yang dikatakan ketentuan daripada Allah SWT. Ya Hindun, Assalamualaikum dan selamat pagi tu, serta sahabat syurga semua. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kau berdiri bersama dengan tu hari ini. Sema pagi bersama dengan tu. Tajuk kita hari ini, Allah akan memberi kepada siapa yang dia sayang. Bagaimana kita nak Allah sayangkan kita? Round. Assalamualaikum tu. Ya, kalau ada kes calon suami tak datang, call saya cepat-cepat. Wah, lain macam. InsyaAllah cari call. Ada calon suami tak datang. Atuk pun tak faham kenapa calon suami tak datang. Biasanya calon wanita yang lari. Dia lari. Kalau Hindustan, calon wanita yang lari kan, dia lari oleh hero. Hero. Tapi calon Melayu lain sikit. Waalaikumsalam sahabat surga. Alhamdulillah hadir. Terima kasih. Jadi apabila Allah sayang kita, sebagaimana Allah sayang Rasulullah SAW, sayang Rasulullah kepada kita, dan Allah memang sayang kepada hamba-Nya. Sebab Rasulullah menyediakan berbagai-bagai kemudahan, menyediakan syurga dan ada ganjaran-ganjaran. Siapa yang mengamal ibadat, berbuat ibadat, mendapat pahala-pahala yang besar. Itu tanda Allah sayang kita. Kalau buat dosa, satu dosa saja. Tapi kalau buat pahala 10 dapat. Ekstra. Itu banyak. Maknanya Allah sayang hamba-Nya dan dia berusaha supaya semua hamba-Nya masuk syurga. Tapi hamba-Nya lah yang memilih neraka. Na'udzubillah min zalik. Hamba-Nya yang memilih, bukan dipilih oleh Allah SWT. Walaupun akhirnya masuk syurga kita ini bukan kerana amal ibadat kita, tetapi kerana rahmat Allah. Kita boleh masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi kalau kita tentu dah tak solat, tak apa, susah sikit. Sebab orang yang banyak dosa dikatakan masuk neraka. Banyak dosa, orang banyak dosa, tak solat, banyak dosa, buat maksiat sebagainya, maka dia akan masuk neraka. Kau berdiri bersama dengan Atuk hari ini, sembang pagi bersama dengan Atuk hari ini. Kadang-kadang Allah sengaja beri kita rasa sunyi dan kesorangan walaupun ada insan di sekeliling kita. Allah rindu nak dengar kita menangis, kita mengadu dan bersujud kepadanya. Kadang-kadang kita berada dalam keadaan situasi seperti itu. Kadang-kadang Allah sengaja beri kita sunyi dan kesorangan walaupun insan di sekeliling kita tu ramai. Kawan-kawan ramai, tetapi kita feel lonely juga. Apalagi kita kesorangan sungguh. Dia seorang sungguh. Seperti waktu 2/3 malam. Maka Allah akan uji kita. Jadi apabila Allah rindu kita, ada beberapa sebab. Apabila Allah rindu kita, bagaimana Allah sayang kepada seorang itu untuk pastikan dia masuk syurga. Itu orang kata, sebab itu ada musibah. Dia musibah, dia sakit, dia musibah, dia gagal. Itu ada sebab-musababnya. Mungkin kegagalan itu untuk memberi pahala yang besar kepadanya. Apa khabar? Sihat hendaknya ayah? Waalaikumsalam. Sihat Pak Juri. Juri, Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Atuk hari ini. Terima kasih banyak. Jadi dalam keadaan apa benda pun, peristiwa ataupun insiden pun yang berlaku, apabila kita reda pada sesuatu yang mengecewakan kita, percayalah Allah akan ganti dengan sesuatu yang
tidak dijangka-jangka dan yang lebih baik kepada kita. InsyaAllah. Itulah jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita reda, sabar dan reda di atas apa sesuatu yang berlaku, amat kecewa kerana tak dapat, percaya Allah akan gantikan dengan sesuatu yang tidak dijangka. Sebab kadang-kadang kita nak sesuatu, kita rasa sesuai, tapi sebenarnya Allah lebih tahu sesuatu itu tidak sesuai dengan kita, dan Allah ganti dengan sesuatu yang lain. Ya Hanida, Assalamualaikum Bang Najimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul tu bang. Saya ibu baru diberi kesembuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah sayang kepada hamba-Nya. Sebab itu jangan cepat merungut kalau kita tak sihat, sakit, musibah dan sebagainya. Sebab ada sebab-sebab tertentu. Pertama, mungkin musibah yang kita alami kerana kita ada melakukan dosa. Melakukan dosa. Jadi untuk menghapuskan dosa itu, maka Allah jadikan musibah kepada kita. Ataupun kita sakit kerana Allah sayangkan kita, lama kita tak berdoa kepada dia, lama kita tak berzikir kepada dia, lama kita tidak menghadap dia, maka dia bagi kita sakit. Sebab dia rindu doa kita. Mungkin sakit. Dan ada juga orang yang sakit dapat musibah adalah untuk mengangkatkan imannya. Kalau dia berada apabila dia meninggal besok, tiba-tiba di pada mahsyar nanti dia dimasukkan dalam syurga dan ditunjukkan pahala yang dia pun tak tahu daripada mana pahala dia. Ya Allah, inilah pahala yang engkau sakit selama sebulan, maka engkau dalam syurga akan dinaikkan di tempat yang lebih tinggi. Oh, jadi saya sakit tak ada pahala. Ada pahala sebab engkau sabar masa itu. Kau sabar, kau sakit, kau sabar. Ini pahalanya. Allah, kalau macam tu biarlah saya lama sikit sakit. Lama sikit sakit supaya saya diangkatkan tempat dalam syurga yang lebih tinggi. Tapi janganlah kita minta sakit pula ya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Juri Pro. Jadi itulah, apabila setiap musibah yang berlaku itu, ada sesuatu yang Allah nak beritahu kepada kita. Jadi kita jangan cepat kecewa, jangan cepat merungut. Allah hantar bahagia, nak suruh kita bersyukur. Apabila Allah hantar kebahagiaan, happiness kepada kita, kerana nak suruh kita bersyukur. Apa makna bersyukur? Lafaz saja ke? Syukur, syukur. Alah dapat duit gaji. Syukur, syukur. Alah untung banyak. Syukur, syukur. Macam tu ke? Tidak. Mesti disusuli dengan perbuatan. Kalau ada gaji, sedekah. Syukur, Alhamdulillah. Perbuatan, infak. Macam tu. Mesti disusuli dengan perbuatan. Jadi Allah hantar bahagia kerana dia nak kita bersyukur. Bila kita bersyukur, bahagia dapat, pahala dapat. Bahagia dapat, pahala dapat. Sebab Allah sayang kita. Allah nak kita masuk syurga yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya juri jip. Alhamdulillah. Allah hantar sedih, nak suruh kita tabah. Allah hantar kita sedih, kita jadi sedih, down. Down. Sebab nak suruh kita tabah, kita kuat. Itu tujuan kita. Kita sebagai orang yang beriman. Allah hantar ujian, nak suruh kita bersabar. Ujian yang Allah hantar itu bersabar. Sebab hidup ini ujian. Setiap hari ujian, setiap masa ujian. Allah hantar untuk kita, Allah hantar ujian untuk kita sabar. Tak kira lah ujian apa, sakit ke, fail ke, fail periksa ke, fail sekolah mandu ke, macam-macam lah. Macam-macam. Suzan so. Atau nak bertanya, kalau orang itu tak menikah, kalau kita tak menikah, kalau kita makan di rumah dia, haram tu halal tu. Atau nak bertanya, kalau orang itu tak menikah, kalau orang itu tak menikah, kalau kita makan di rumahnya, dia haram atau halal? Menikah dengan makanan tak ada kaitan. You nak makan rumah siapa pun, itu yang atuk faham lah. Suzan. Kalau orang itu belum kahwin lah. Kalau kita makan di rumahnya, boleh, tak ada, asalkan makanan itu halal. Tapi kalau makanan itu tak halal, orang kahwin pun tak boleh makan. Itu yang atuk faham lah. Daripada tu, atuk faham boleh. Kalau makanan itu halal, tak ada masalah. Orang belum kahwin